الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pagi ini untuk kita menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, yang lebih dikenali dengan panggilan kitab iaitu Arba'in An-Nawawiyah, yang dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Yahya bin Sarah bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenali dengan panggilan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, dalam usianya sekitar 45 tahun. InsyaAllah pagi ini kita akan memasuki Al-Hadits Ats-Tsalitsu wal 20, hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23 ini adalah berkaitan dengan, yaitu yang merdekakanlah dirimu ya, dengan melakukan amal-amal yang soleh, yang kita ambil daripada penggalan bahagian akhir ucapan Nabi SAW daripada hadis yang ke-23 ini, di mana sebelumnya dijelaskan beberapa amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan amalan-amalan yang sangat agung, iaitu yang merupakan beberapa jenis amalan daripada sekian banyak amalan-amalan yang soleh yang sangat dituntut untuk kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah untuk melakukannya. Baik, kita akan bacakan matanya, kemudian terjemahannya, kemudian seperti biasaannya kita akan ambil faedah daripada setiap apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW ini, supaya ianya memberikan kefahaman dan dapat kita amalkan. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'a ma bainas samai wal ard aw tamla'u ma bainas samai wal ard. Was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kullun nasi yaghzu, kullun nasi yaghdu, fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim.
Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Bersuci, jadi bertaharah, adalah sebahagian daripada iman. Itu yang pertama. Yang kedua, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Subhanallah, yakni maha suci Allah, dan alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah, kedua-duanya memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi, ya. Tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Yang ketiga, wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah, ya, adalah petunjuk. Wassabru diyaun. Sabar pula adalah sinar. Wal Qur'anu, Quran, dan Quran hujjatun laka, adalah hujah, ya, bagi engkau, atau alaika, atas engkau. Kullun nasi yaghdu. Setiap manusia berbuat, ya. Berbuat apa? Fabai'un nafsahu, iaitu ada yang menjual dirinya, ya. Fabai'un nafsahu, dia jual dirinya. Famu'tiquha, ya. Kemudian memerdekakannya. Au mubiquha, atau membinasakannya. Jadi hadis riwayat Muslim nombor 223. Baik. Hadis ini, ya, terdiri daripada dua bahagian. Bahagian yang pertama iaitu menjelaskan beberapa amal-amal soleh. Amal soleh yang disebut di sini, ya, terdiri daripada 6 amal. Kemudian Nabi SAW membuat satu penjelasan, kesimpulan. Setiap manusia berbuat. Ada yang menjual dirinya kemudian memerdekakannya. Ini maksudnya apa? Iaitu dia melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, maknanya dia telah memerdekakan dirinya daripada sebarang kemurkaan Allah. Dia memerdekakan diri dia nanti di negeri akhirat daripada neraka. Selamat dia, ya. Maka dia menjadi orang yang beruntung dengan dia menjadikan dirinya bebas daripada segala perkara-perkara yang merugikannya di dunia dan merugikannya di negeri akhirat. Iaitu maksudnya menjual diri kemudian memerdekakannya. Maknanya dia melakukan amal-amal soleh. Beruntung dia. Dan atau membinasakannya, iaitu tidak melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah. Sebaliknya melakukan perlanggaran-perlanggaran. Jadi bahagian yang pertama itu menjelaskan orang-orang yang beruntung. Maknanya hadis ini, bahagian yang kedua, memberikan penjelasan bahawa kita ini sebagai hamba Allah di dunia ini, kita diberikan dua pilihan. Pilihan sama ada nak berbuat taat atau berbuat maksiat. Nak jadi hamba yang bertakwa atau hamba yang sebaliknya. Itu maksudnya. Nak jadi hamba yang bertakwa, ya, maka naklah dia melakukan perkara-perkara 6 tadi yang disebut oleh Nabi SAW. Itu contoh. Baik, sekarang kita akan lihat faedah-faedahnya. Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh, iaitu salah seorang sahabat Nabi SAW, ya, Abu Malik, kunyahnya, namanya adalah Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, ya, radhiyallahu anhu. Jadi apa hadis yang didatangkan di sini? Iaitu, ya, ucapan Nabi SAW, di mana Nabi SAW memberikan pesanan berupa penjelasan, iaitu hal yang berkaitan dengan beberapa amal ibadah yang sangat agung. Iaitu amal ibadah yang pertama adalah Nabi SAW sebut bersuci. Ya, ini taharah. Disebut dia adalah sebahagian daripada iman. Jadi bersuci adalah merupakan sebahagian daripada iman. Ya, sebab
Islam dia adalah agama kebersihan. Ya, dan kebersihan itu adalah merupakan perkara yang dituntut. Baik. Namun para ulama di sini ketika memahami makna bersuci di sini, mereka memahaminya dia membawa pengertian kepada 3 perkara. Bersuci yang dimaksudkan di sini. Tapi yang mudah ditangkap at-tuhur syatrul iman itu tentunya yang berkaitan dengan bab taharah. Tapi ada lagi pengertian yang lain. Yang pertamanya, ya, para ulama menyebutkan bahawa makna sabda Nabi SAW iaitu at-tuhuru syatrul iman, iaitu mereka menafsirkan, yang mereka memahami bahawa bersuci dalam hadis ini adalah maksudnya membebaskan diri, menjauhkan diri, meninggalkan daripada sebarang dosa-dosa. Maknanya suci diri daripada sebarang noda-noda dosa. Maknanya dia membebaskan diri dia, supaya dirinya bersih daripada segala dosa. Sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran, iaitu innahum unasun yatatahharun. Dalam surah Al-A'raf ayat 82. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci, bersih. Ya, bersih daripada apa ni? Ya, tahur di sini maksudnya bersih daripada dosa, kesalahan, kesilapan. Begitu juga tentang perintah Allah kepada Nabi SAW dalam surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Ya. Kemudian begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala dia menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maknanya apa? Membersihkan diri dia daripada dosa, taubat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua iaitu, ya, hadis ini, ya, tahur itu membawa maksud wudu, berwudu. Ya, wudu sebahagian daripada iman. Maknanya tahur di situ. Ya, sebagaimana dalam hadis disebut isbagul wudu'i syatrul iman. Menyempurnakan wudu adalah sebahagian daripada iman. Jadi wudu dalam hadis ini disebut sebahagian daripada iman. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW yang lain disebut ma min muslimin yatatahharu fayutimmu at-tahura alladhi kataballahu alayka wa alayhi fayusalli hazihi as-salawatil khams illa kanat kaffaratin lima bainahuma. Tidaklah seorang muslim dia bersuci, ya, bertaharah, kemudian menyempurnakan, ya, bersucinya itu yang diwajibkan ke atasnya. Ya, selepas itu dia mengerjakan solat 5 waktu, ya, melainkan solat-solat tersebut akan menjadi penghapus kesalahan dan dosa-dosa dia di antara solat-solat tersebut. Jadi ini adalah pendapat yang kedua, iaitu wuduk itu sendiri. Maksud at-tahur itu. Adapun pendapat yang ketiga adalah jumhur, majoriti para ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dalam bersuci dalam hadis itu adalah bersuci daripada hadas dengan air atau dengan tayamum. Daripada bersuci, ya, daripada hadas, ya. Istilahnya kita sebut iaitu bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kita faham? Jadi mudah bahasanya di sini adalah taharah ini maksudnya adalah bersuci. Jadi taharah tu kalau dari sudut bahasanya adalah, ya, iaitu apa? Iaitu kebersihan. Dari sudut bahasa taharah itu tahur, bersih. Dari segi istilah pula dia adalah menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi solat kerana hadas atau najis dengan menggunakan air atau selainnya. Iaitu mengangkat hukum najis itu, ya, dengan tanah. Contoh pakai tayamum, ya, beristinja, kemudian berwudu ataupun bertayamum. Tu kita belajar secara detail di dalam bab fiqh taharah. Jadi taharah itu hukumnya adalah, ya, wajib. Ya. Kita nak solat mesti berwudu atau bertayamum. Jadi dia jadi wajib berdasarkan dalil Quran, hadis, ijma' para ulama. Dan
dalam perbahasan taharah ini kita akan bertemu dengan ya hal-hal yang berkaitan dengan pahalangnya seperti najis, ya, sama ada dia hissiyah yang nyata ataupun yang maknawiyah. Ini perinciannya ya kita buka dalam bab taharah. Jadi Islam dia adalah agama kebersihan. Sehingga tidak ada agama selain daripada Islam yang menjelaskan secara terperinci tentang kewajiban bersuci. Ya, dan dia merupakan bab yang pertama yang kita akan temui dalam ilmu fiqh. Buka kitab fiqh, awal bab, ya, itulah di mana-mana kitab fiqh pun dia akan mula dengan taharah. Bersuci dulu. Sebelum kita melakukan amal ibadah kepada Allah, mesti mensucikan diri kita dulu. Ya, suci itu ada dua. Satu suci batiniah, kebersihan hati, itulah dia ikhlas tadi. Yang kedua suci secara zahir. Ya. Tadi suci pertama, ini yang penting, hati. Ya, bersih daripada maksiat, bersih daripada aib, bersih daripada syirik, masukkan keikhlasan. Kemudian suci yang kedua adalah hissiyah. Ya, inilah yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Yaitu hissiyah yang nyata, yang nampak. Apa dia? Yaitu najis. Ya, hadas. Mengangkat hadas. Menghilangkan najis dari segi diri, pakaian, tempat dan begitulah seterusnya. Dan hadas pula yaitu mengangkat hadas daripada diri daripada hadas besar, hadas kecil, akbar wal asghar. Ya, hadas kecil terangkat dengan berwudu. Hadas besar dengan mandi. Ya, disebabkan oleh datang daripada junub, berjunub, haid, nifas, maka kena mandi. Dipanggil mandi wajib. Itu secara ringkas kerangkanya. Adapun perincian-perinciannya kita akan temui di dalam perbahasan fikih ataupun fiqh. Maka syarat untuk seseorang melakukan amal ibadah, hendak dia mensucikan dirinya dulu. Ya, suci yang zahir khususnya dan suci yang batin. Sebab itu Islam mengajar kita kebersihan. Kerana ia merupakan perkara yang paling asas dan ia berkaitan dengan ya penampilan diri ketika mana kita berhadapan dalam beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu secara ringkas. Dan bersuci dia merupakan perkara yang ya pertama, perkara yang awal, dan bersuci sehingga besarnya dia sehingga dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Gugur dia bila berwudu, umpamanya gugur dosa-dosa yang kecil. Dan nanti orang-orang yang sentiasa berwuduk, menjaga wuduknya, nanti di negeri akhirat, anggota tubuh wuduknya itu, anggota wuduknya akan bercahaya, menjadi cahaya untuk dia di negeri akhirat. Baik, selesai. Kemudian yang keduanya, ya, Nabi SAW menyebutkan, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Amalan yang pertama tadi adalah tentang taharah. Amalan yang kedua adalah yang berkaitan dengan yaitu keutamaan berzikir, yaitu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir adalah ibadah yang sangat agung. Dan di sini disebutkan yaitu beberapa ya bentuk ungkapan zikir yang sangat besar, yaitu 3. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Ya, 2 ini. 2. Ya, sehingga disebut keutamaan 2 zikir ini. Kerana 2 zikir ini adalah zikir yang sering kita sebut. Ada yang tidak terikat dengan waktu dan ada yang terikat dengan waktu. Ya, contoh, ya, zikir Alhamdulillah ini ada yang terikat dengan waktu seperti setiap selesai solat. Ada yang terbuka ya bila-bila pun. Ya, contoh bila kita dapat nikmat kita ucap Alhamdulillah. Ada juga yang kembali kepada terikat dengan waktu. Bangun pagi kita berdoa Alhamdulillahillazi ahyana. Itu terikat dengan waktu. Kita tak baca Alhamdulillah di waktu tengah hari. Alhamdulillahillazi ahyana kita baca setelah kita bangkit daripada tidur. Begitu juga subhanallah sering kita ucapkan. Sebab apa? Sebab kita memuji Allah. Ya, subhanallah. Bila kita dapat benda-benda yang menarik, lihat keagungan Allah, ya, kita puji Allah. Jadi 2 zikir ini adalah zikir yang di antara zikir yang paling banyak ya di dalam
pelbagai kesempatan kita akan menyebutkannya. Ya. Tapi bukan bermakna menafikan zikir-zikir yang lain. Tapi ini adalah zikir yang istilahnya paling popular, paling mudah, paling luas, ya, paling banyak, ya, paling cepat untuk kita mengucapkannya kerana ia berkaitan dengan iaitu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir, ya, daripada dua zikir ini sehingga disebut memiliki keutamaan yang sangat agung. Disebut alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Sebab semua amal-amal kita nanti Allah Taala akan hitung, hisab dan timbang. Al-mizan, nanti ada daun timbangan. Jadi kewajipan kita yang tersirat dalam hadis ini adalah iaitu wajib kita ya beriman bahawa nanti Allah Ta'ala akan menimbang amalan kita dengan ya timbangan. Daun timbangan tu amal diletak, maka ya akan beratlah timbangan tersebut. Jadi ya, amal-amal kita semuanya akan ditimbang. Macam mana nak timbang? Subhanallah ni tak nampak. Yang kita faham kalau timbang itu ya benda yang boleh dipegang. Itu adalah satu perkara yang ghaib yang wajib diimani. Ada para ulama kata nanti dia akan ditukar dalam bentuk benda. Ya, tapi yang kita beriman bahawa Allah Taala dia telah menjadikan akan ditimbang, maka dia akan ditimbang. Ya. Jadi dia nanti akan memberatkan timbangan. Maknanya di antara zikir yang sangat agung yang memberi manfaat yang sangat besar dari sudut apa? Pahala adalah iaitu memuji Allah. Betapa besarnya keistimewaan alhamdulillah ini. Ya, cuba lihat. Awal Al-Quran Allah mulai dengan ayat alhamdulillah. Ya, suratul Fatihah tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini untuk mengingatkan ya manusia sebagai hamba Allah. Puji Allah. Ya. Kenapa? Dialah yang menciptakan kamu, yang menggunakan kamu segala kenikmatan. Dan dialah yang memerintahkan kamu agar melakukan ketaatan. Maka ini merupakan nikmat daripada Allah Ta'ala. Maka wajib puji Allah. Itu nampak? Besarnya alhamdulillah ini. Ya, dia penuhi timbangan. Besar dia faedah dia. Kemudian yang kedua adalah subhanallah. Mensucikan Allah. Ya, kerana Allah dia adalah Rabb. Kita adalah makhluk. Tak boleh sekali-kali kita menyamakannya. Sebab tu kita sebut di antara ayat Quran subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, berkata orang kafir tu dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Tu. Jadi kita kena menyucikan Allah daripada ya segala penyamaan, penyerupaan ya dengan makhluk ciptaannya, kerana Allah tak akan sekali-kali sama. Dan ini subhanallah merupakan kaedah yang sangat agung dalam apa? Dalam menolak penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluknya dalam segala benda, segala segi. Ya, bila Allah sifatkan yang dirinya memiliki sifat-sifat di dalam Al-Quran, khususnya sifat-sifat khabariah, kita terima. Jangan kita bayang-bayang pula, kita rupa-rupakan pula, sama-samakan pula. Contoh, Allah menyebut dia memiliki tangan, memiliki wajah, turun 1/3 langit dunia, ya, ke langit dunia. Ya, Allah itu istiwa di atas arash. Terima, jangan kita samakan. Oh, Allah dia ada muka, wajah. Tak mungkin, tak mungkin. Ya, maka kita palingkan dia. Wajah ni maksudnya kekuasaan, kemuliaan. Tu kan? Itu bukan bentuk penyucian. Ya. Bentuk penyucian adalah menetapkan bila kaif. Sebab Allah yang menjelaskan tentang dirinya. Allah yang maha mengetahui tentang dirinya. Lalu dia menjelaskan tentang dirinya kepada kita. Tugas kita adalah apa? Ya, taslim. Tunduk. Terima. Jangan guna akal kamu tu. Ya, guna akal boleh, tapi akal yang duduk di bawah nakal. Ini kan perbahasan cukup besar. Sehingga berselisihnya umat manusia di kalangan umat Islam terhadap ni subhanallah ni, mensucikan Allah. Ya, sebab itu para salaf telah menyelamatkan kita supaya tetap istiqamah di atas caranya memahami nas-nas sifat ya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mensucikannya daripada penyerupaan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ke alim. Alim. Baik. Dan yang ketiga disebut kembali alhamdulillah, ya, iaitu dan alhamdulillah
Segala puji bagi Allah. Keduanya memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi. Penegasan lagi. Ya, dua-dua ni besar. Dan dua zikir ini merupakan dua ataupun salah satu daripada sekian banyak zikir yang Allah Ta'ala sebut untuk kita melaziminya. Dan kesimpulannya adalah iaitu wasiat Nabi SAW yang kedua ini adalah yang berkaitan dengan keutamaan berzikir. Sebab itu orang-orang yang dekat dengan Allah, di antara ciri khas mereka adalah mereka sentiasa memperbanyakkan zikir kepada Allah. Dan zikir memiliki keutamaan yang sangat besar, sehingga dia merupakan salah satu perintah agung Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kerana itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, serta jangan ingkar kepadaku. Jadi ini adalah penyebutan mengingat Allah secara umum. Di dalamnya terkandung pelbagai bentuk peringatan. Ingat kepada Allah ini yang pertamanya tentunya adalah iaitu melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Ingat kepada Allah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya dan berlepas diri daripada sebarang kesyirikan. Itu ingat Allah yang paling utama. Kemudian disusuli dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, yang wajib. Kemudian mengerjakan yang sunat. Dan memperbanyakkan zikir kepada Allah dalam bentuk ucapan lisan. Seperti ini. Subhanallah, alhamdulillah. Di dalam hadis disebut la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan pelbagai lagi, subhanallah, masya-Allah, la haula wala quwwata illa billah, dan pelbagai. Dan Allah ingatkan kita di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Sebanyak-banyaknya. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Jadi ini adalah bentuk perintah yang berbentuk tiada pembatasan. Sebagaimana kita sebut, zikir ini ada dua kategori, dua cakupan. Satu, zikir yang ada pembatasan, muqayyad, terikat, tertentu bilangannya. Dan ada zikir yang tidak terikat, ghairu muqayyad, terserah, tak terikat dengan waktu. Seperti tadi ni. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir, ingat pada Allah. Itu terbuka. Sambil-sambil kita kayu basikal, kita boleh berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Sambil kita kayu basikal, kita sebut Allahu akbar, Allahu akbar, tanpa menetapkan bilangan, tanpa mengkhususkan tempat. Itu zikir yang terbuka. Kita ada kelapangan waktu, berzikirlah sebanyak mana pun. Tapi yang tak bolehnya adalah kita menetapkan, menentukan, mengkafiahkan dan menetapkan bilangan. Contoh hari ini, hari Khamis, maka kita pun tetap hari ini saya nak berzikir, iaitu la ilaha illallah 300 kali selepas subuh. Lepas zuhur nanti saya nak berzikir pula, subhanallah 300 kali. Itu tidak ada contoh. Tapi kalau kita nak berzikir terbuka, tak kisah berapa banyak, maka itu adalah sesuai sunnah. Sebab dia zikir termasuk dalam penyebutan umum dalam Quran tadi sebanyak-banyaknya. Ingat, zikir ini ada yang terikat, tertentu bilangannya, dan ada yang terbuka, tak tertentu bilangannya. Yang tertentu Nabi SAW terangkan dengan jelas beserta kaifiahnya, waktunya. Baca zikir setiap kali setelah selesai solat, tertentu dan ada kaifiahnya. Berapa kali nak baca, apa yang nak dibaca. Contoh lain, zikir-zikir yang berkaitan dengan aktiviti harian. Nak pakai baju, ada bacaan dia. Nak masuk tandas, nak makan, apa lagi, bangun pagi, nak tidur. Itu semuanya ada kaifiah, terikat dengan waktu, bilangan tertentu, bentuk tertentu, bacaan tertentu. Jangan kita ubah yang itu. Yang itu tidak boleh diubah. Itu kena ikut SOP yang telah ditetapkan. SOP yang standard, tak boleh berubah. Sunnah operating procedure yang tak boleh diubah.
ada SOP yang terbuka macam kita sebut tadi. Ni kaedah penting ni. Ya, jangan kita memandai-mandai dalam membuat SOP yang tak dibuat SOP-nya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya dalam hadis, "Matsalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang-orang yang mengingati Rabb-nya ya dengan orang-orang yang tidak mengingati Rabb-nya bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Itu dia. Sebab itu orang yang hidup tandanya adalah bukan dia ada nafas, dia bernyawa, dia berjalan, tak. Tanda orang yang hidup yang hakiki adalah mereka sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kalau dia sudah lupa daripada Allah, maka dia mati. Seperti orang yang tidak melakukan ketaatan pada Allah. Ya, tak baca Quran, tak berzikir, tak melaksanakan kewajipan, tak solat, tak puasa. Itu adalah orang yang mati. Walaupun jasadnya hidup, dia mati. Jadi itulah hidup yang hakiki. Hidup hatinya, hidup imannya, hidup amalannya. Baik. Yang ketiga, iaitu pesan Nabi SAW. 3, 4, 5 ni kita simpulkan dengan wasiat Nabi SAW, iaitu 3S. S yang pertama, was-salatu nurun. Solat adalah cahaya. S yang kedua, was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah petunjuk. S yang ketiga, wal Qur'anu was-sabru diyaun. Sabar adalah sinar. Jadi ya, amalan yang seterusnya adalah amalan yang sangat agung, iaitu Nabi SAW menyebutkan tentang solat dan disebut sebagai cahaya. Ya. Solat adalah cahaya. Ya, kerana apa? Solat itu adalah panduan, penerang bagi kita dalam melalui kehidupan sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cahayanya apa? Orang yang mendirikan solat bermakna dia telah menghidupkan cahaya. Cahaya apa ni? Cahaya keimanan, iaitu cahaya hidayah. Ya. Solat itu kalau kita fahami falsafah di sebaliknya, hikmah di sebaliknya, ataupun natijah daripada solat itu sungguh memberi faedah kepada setiap orang. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itulah dia, solat dia jadi cahaya, benteng, menghalang daripada diri melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan solat itu sama ada dia wajib atau sunat, dua-duanya sama. Dia menghidupkan hati. Ya, kalau hati kita nak hidup, atau tanda hati yang hidup adalah dia mendirikan solat. Ya. Dan Allah kurniakan kepada orang yang menjaga solat, hatinya hidup, cahayanya bersinar, wajahnya ada cahaya. Ya, dan nanti di negeri akhirat dia juga akan mendapat cahaya, sebagaimana kita sebut. Dan solat ini adalah melibatkan 3 perkara sekaligus terhimpun padanya, iaitu hidup hatinya, hidup lisannya, hidup anggota tubuh badannya dalam menundukkan diri, taat kepada Allah. Jadi solat itu adalah iman. Sebab kita tahu definisi iman adalah ditasdikkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dibuktikan dengan amalan. Jadi solat semuanya ada. Dan di dalam solat itu menjelaskan tentang kelembahan diri, kehambaan diri, kebergantungan diri, berserahnya diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba lihat ketika kita solat, kita membebaskan diri kita daripada kongkongan dunia, lupa urusan dunia, bebas daripada kesibukan dunia, perhambaan kepada dunia, bebas. Kemudian kita membesarkan Allah. Allah sajalah yang maha besar. Yang selain daripada itu kecil. Kemudian ketika kita qiyam, kita membuka dengan doa iftitah. Inna salati, contohnya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tengok, kita buat ikrar, aku janji solatku, ibadahku, semuanya tak lain dan tak bukan hanya kerana Allah. Jadi kita berbuat ibadah ni
Ya, tidak ada elemen riya, syirik, nak menunjuk-nunjuk, tapi semuanya kerana Allah. Sebab dia adalah perintah Allah. Kemudian kita buka dengan suratul Fatihah. Surah yang merupakan intisari terhadap Al-Quran seluruhnya. Ya, kita baca dengan penuh penghayatan, maka kita berjalan di atas kalam yang kita baca itu. Tengok, kita puji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ya, separuh bahagiannya adalah kita memuji, membesarkan Allah. Ya, kita membesarkan Allah, menunjukkan kita adalah hamba. Kemudian separuh yang kedua, kita sebagai hamba sangat berhajat kepada Allah. Ya, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Itu kan bahagian kedua, minta kepada Allah jalan yang lurus. Ya, tidak termasuk dalam kelompok yang sesat dan dimurkai. Kita minta Allah termasuk kepada Allah masuk dalam kelompok yang diberi nikmat. Nikmat apa? Syurga. Kemudian kita susuli dengan surah-surah. Kemudian begitulah seterusnya, seluruhnya daripada awal sampai akhir, semuanya adalah bentuk mengingati Allah. Ya, kita ingat Allah dengan ucapan, zikir-zikir, doa-doa, ayat-ayat. Kita ingat Allah dengan anggota tubuh badan kita, ya, bergerak dan sebagainya. Kita ingat Allah dengan seluruh anggota tubuh badan kita. Dan hati kita sentiasa fokus hanya ditujukan kepada Allah. Sungguh sebab itu, orang yang benar solatnya, dirinya akan terbimbing di dalam seluruh kehidupannya, sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW, amalan yang paling Nabi SAW sukai adalah, daripada sekian banyak amal ibadah, adalah solat. Ya, sehingga Nabi SAW solat sampai bengkak-bengkak kakinya pada malam hari. Sehingga Nabi SAW menyeru kepada Bilal, ya Bilal, aqimis solah, ya, arihna biha. Wahai Bilal, iqamahlah untuk solat, hiburlah kami dengannya. Dan istimewanya solat berbanding dengan amalan-amalan yang lain, dia ada mukadimah. Amalan lain tak ada mukadimah. Apa mukadimah solat? Iaitu seruan azan, kemudian seruan iqamah. Nampak? Seruan azan itu sendiri memberikan semangat dan motivasi, persiapan kepada kita ini untuk bersiap siaga untuk memasuki solat. Ya, Allah dibesarkan Allah di dalam azan. Dimulakan dengan Allahu Akbar, menunjukkan, wahai manusia, hamba-hamba aku yang sedang sibuk dengan urusan harian, berhenti. Ya, besarkan Allah. Ya, urusan dunia kamu tu tidak ada kebesarannya. Ya, kecil semuanya, tinggalkan. Kita pun tunduk, patuh, berhenti segala kerja buat kita. Kenapa? Nak membesarkan Allah. Dengan apa? Iaitu menyahut seruan muazzin. Seruan muazzin seruannya apa nanti? Hayya 'alas solah. Mari menuju kejayaan. 2 kali diulang. Hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alas solah. Mari kita solat. Sebab apa kemuncaknya? Faedah nanti kamu bila mendirikan solat, iaitu hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, menuju kejayaan. Kejayaan apa? Yang pertamanya dapat membebaskan diri daripada kongkongan. Ya, kongkongan apa? Belitan, tipu daya, kesibukan dunia. Dapat membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya. Itulah hadis hujung nanti, memerdekakan diri. Ya. Memerdekakan diri, akhirnya dia termasuk dalam kelompok orang yang apa? Berjaya. Dapat dia meninggalkan kesibukan dia, ya, berwuduk dia, kemudian mendirikan solat sunat qabliyah, kemudian menunggu ya iqamah, dia berzikir, memperbanyakkan doa, kemudian dipanggil dengan seruan ya iqamah, lalu dia mendirikan solat. Maka ini sungguh ya, solat, tengok keutamaan dia, ada mukadimah. Ya, ibadah-ibadah lain tak. Ya, puasa bila masuk harinya puasa. Tak ada dibuat ucapan seperti itu. Ya, ada muazzin nak memaklumkan ya puasa, tak. Begitu juga haji. Ya, begitu juga zakat. Tengok solat luar biasa. Jadi solat adalah cahaya. Maka jadikan diri kita bercahaya dengan tetap istiqamah mendirikan solat. Jadi solat adalah wasiat yang sangat agung. Wajib kita wasiatkan kepada diri kita, isteri kita, anak-anak kita, iaitu tentang kewajipan hidup dengan solat. Ya, baik. Yang seterusnya adalah amalan yang keempat adalah bersedekah. Ya, as-sadaqatu burhan. Ya, as-sadaqatu burhanun. Jadi sedekah adalah
bukti. Bukti apa ni? Sedekah ialah mengeluarkan harta, ya, yang ada pada kita untuk diberikan kepada orang lain. Ya, kepada kita ke orang lain ke ataupun kepada makhluk selain manusia. Bagi makan kepada haiwan, ya, itu juga adalah sedekah. Bukti apa ni? Bukti bahawa kita tidak menyintai dunia. Sedekah tu bukti kita tidak cinta dunia. Iaitu bukti bahawa kita ni bukan tergolong dalam orang yang kedekut, orang yang bakhil terhadap anugerah nikmat Allah. Jadi sedekah mengajar kita agar tidak terikat dengan nikmat dunia, agar kita tidak tertipu dengan nikmat dunia, agar kita menjadi seorang yang pemurah, ya, agar harta nikmat yang Allah berikan kita, sama ada bentuk wang ringgit, ya, aset, bagai-bagai lah, ya, kita gunakan dia untuk kebaikan, ya, dengan memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sedekah adalah bukti tentang kebenaran iman kita serta kerelaan kita, ya, di dalam melepaskannya untuk memberi manfaat pada orang lain. Jadi ini di antara cara untuk menjauhkan diri kita daripada penyakit hubbud dunia, ya. Dan sungguh, ya, sedekah ini merupakan, ya, perkara yang paling banyak di antara yang banyak Nabi SAW jelaskan tentang keutamaan, sehingga disebut salah satu kelompok yang akan mendapat naungan di bawah naungan Allah, naungan Arash di padang mahsyar adalah seorang yang bersedekah. Tangan kanannya keluar, tangan kirinya tak tahu. Maknanya betapa ikhlasnya dia bersedekah sehingga tak tahu oleh orang ramai. Dia merahsiakannya. Jadi perbahasan ni berkaitan dengan sedekah ni sangat terang dan jelas. Semuanya kita telah sering mengetahuinya. Dan sedekah itu, ya, terbahagi pada dua. Sedekah sunat dan sedekah yang wajib. Ya, yang wajib itu adalah zakat. Sunat adalah selain daripada itu. Dan kita ingat ketika kita belajar Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW dan keturunannya, ya, tidak boleh menerima sedekah. Sebab sedekah adalah harta yang kotor. Tu. Sebab itu zakat membersihkan harta yang kotor. Ya, Nabi SAW dan keturunannya hanya boleh menerima hadiah. Ya, sebab itu bila kita beri ke seseorang, berhati-hati dengan istilah ini. Ya, ini saya sedekahkan untuk awak, atau ini saya hadiahkan. Sebab dua-dua memiliki konotasi yang berbeza. Maruah harga diri seseorang yang menerima tu berbeza. Ya, hadiah ni adalah biasanya sebagai bentuk tanda gembira kita. Ya, macam kita bagi hadiah kepada anak kita sebab dia berjaya menghafal Al-Quran, juz yang ke-30. Anak kita yang darjah 1 tu berjaya, bagi hadiah. Itu bukan sedekah. Ya, bagi hadiah sebagai bentuk penghargaan. Sedekah kita bagi sebagai bentuk dapat pahala, kebiasaannya. Ya, pada orang-orang yang memerlukan, orang susah, maka kita bersedekah pada mereka. Contoh, ya, ni dah masuk tahun ni. Dah masuk tahun ya, Januari. Awal persekolahan. Ya, ramai orang yang menghadapi kesulitan yang amat payah sekarang. Hilang pekerjaan, ya, gaji dipotong. Ni nak buat persiapan anak-anak nak sekolah, perlukan duit banyak. Maka sebab itulah, wahai pihak pemerintah, janganlah ditangguhkan, iaitu kebenaran untuk keluar KWSP. Fikirkan rakyat yang susah ni, berapa banyak wang dia nak buat persiapan nak masuk anak-anak yang bersekolah. Ya, nak beli baju sekolah, nak bayar yuran sekolah. Apatah lagi anaknya itu sekolah di sekolah swasta. Ya, yang disekolahkan di sekolah swasta, nak bayar yuran lagi. Kesian pada sekolah-sekolah swasta tu. Dia pun juga mengharapkan bayar yuran untuk dibayar gaji dia para gurunya. Bayangkan jika, ya, ibu bapa tak boleh bayar. Beri kesan tak pada guru-guru? Guru-guru pun tak dapat gaji, bahkan hilang pekerjaan. Guru-guru yang 10 dikurang jadi 5. Jadi ini semuanya saling berkait. Ya, betapa ibu bapa sedang pening memikirkan untuk menyiapkan belanja persekolahan. Itu belum lagi anak-anaknya yang masuk universiti. Ya, duit makannya, duit asramanya dan pelbagai lagi.
maka segerakanlah. Ya, sungguh tanggungjawab pemerintah sangat besar. Ya, rasailah degup jantung kesulitan rakyat. Ya, kamu pemerintah apa saja semua dipenuhi keperluan kamu. Gaji tak potong, banyak gaji puluh ribu. Rakyat, ya, dengarlah. Ya, apabila kamu berbuat baik kepada rakyat, rakyat akan berbuat baik kepada kamu, mendoakan kebaikan bagi kamu. Tapi kalau sebaliknya, kamu akan mengalami kerugian. Ya, sungguh Allah Ta'ala itu tidak menyukai hamba-hambanya yang bila diberi amanah mereka menzalimi hak-hak rakyatnya. Bukankah Allah telah menyebut pemimpin yang adil itu menduduki ranking yang pertama nanti mendapat naungan Allah di negeri akhirat. Salah satu daripada 7 golongan yang akan Allah rindungi mereka di negeri akhirat siapa? Nombor 1, Al-Imamu Adil. Imam yang adil. Nombor 1 dia. Baru datang ahli ibadah selepas tu. Ya, pemuda yang terikat hatinya dengan masjid, yang bersedekah tadi, ya, tangan kanan sehingga tidak diketahui oleh tangan kiri. Ya, orang yang bangun di tengah malam menangis, menyesali dosa-dosanya lalu, munajat. Itu semua amal ibadah. Ya, fardiyah. Nombor 1 dia pemimpin. Maka dengarilah, ya, kesulitan, kepayahan. Jadilah seperti, ya, khalifah Islam. Contohilah Umar radhiyallahu anhu. Contohilah, ya, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Contohilah para imam-imam yang bertakwa kepada Allah, yang mengutamakan, yang mengambil berat tentang kesusahan rakyatnya. Segera selesaikan masalah mereka. Ya, bukankah Nabi SAW menyebutkan di antara amal yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah mengangkat kesulitan, memasukkan kegembiraan, mengusir rasa lapar dan, ya, melunasi hutangnya. 4 perkara ni ada kepada seorang pemerintah. Dia boleh tunaikan semuanya. Maka segerakanlah. Apatah lagi, sedekah adalah bukti yang jelas, bukti keimanan kita kepada Allah. Masya Allah. Baik, kemudian, ya, wasiat Nabi SAW yang seterusnya adalah, ya, as-sabru, sabar. Ya, was-sabru diyaun. Sabar itu juga adalah cahaya. Ya, kerana sabar adalah perisai menjaga kita daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Dan sabar ini banyak sekali sudah penjelasannya. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah menyukai hamba-hambanya yang sabar. Selama mana kita hidup di dunia ini, ya, wajib untuk kita bersabar. Sebab apa? Hidup adalah ujian. Dan kunci untuk menghadapi ujian salah satunya adalah menerusi pintu sabar. Ya, sabar ini di dunia ini kita tak akan lari daripada 3 perkara. 3 perkara ini wajib ada. Dengan itu kita selamat. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, kena ada kesabaran. Ya, contoh para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam bersabar mereka dalam menyampaikan ilmu. Bersabar mereka berdakwah. Siang malam berdakwah. Tak pernah berhenti, tak pernah pencin. Tak ada istilah mereka umur 60 tahun pencin. Tak. Sampai wafat. Barulah mereka berhenti dalam menyampaikan dakwah. Menghadapi ujian banyak, cabaran, tetap sabar. Ya, sebagaimana contoh teladan tertinggi kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Ya, 950 tahun berdakwah. Nabi SAW 23 tahun berdakwah dalam usia relatif yang sangat pendek. Kita umat yang terpendek umurnya, 60 hingga 70 tahun. Ya, masa pula berlalu cepat. Ya. Yang keduanya, sabar dalam menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Hidup di zaman sekarang, ya, peluang dan ruang berbuat maksiat bertaburan, berselerakkan. Kemana saja kita pergi, maksiat menunggu, sedang melambai-lambai, sedang menggamit. Maka bila ada sifat sabar, selamat kita, tahan, tertahan. Nak buat maksiat tak jadi. Dah langkah dah, undur balik. Tu, ya, betapa besarnya ujian kita di zaman sekarang. Kenapa? Kerana dunia terlalu menggoda. Apatah lagi dunia yang bersifat kebendaan, kemewahan. Masing-masing berlumba-lumba, berbanding-banding di antara pencapaian masing-masing. Ya, didoktrin dalam minda ni. Dunia. Ya, kerjaya. Kaya. Bergaya. Tu ditanam. Ya, sehingga tak mempedulikan lagi dah. Ya, perkara yang haram. Semua dilanggar.
Ya. Yang penting kaya dan bergaya, hidup mewah. Ya. Bersantai-santai ke sana kemari, boleh memenuhi hawa nafsu. Ya, melancong ke sana, melancong ke sini, makan itu, makan ini. Ya, mewah dengan kenderaan dan sebagainya. Mewah dengan pakaian. Mewah dengan style hidup, cara gaya hidup. Jadi, ya, sabar dalam perbuatan dosa untuk menyelamatkan diri. Biarlah miskin, biarlah susah. Yang penting tidak meraih rezeki daripada yang haram. Yang ketiga, sabar di dalam menerima ketentuan segala takdir Allah, khususnya yang kita tak suka. Takdir Allah yang berbentuk tak suka, musibah COVID-19 ni, siapa suka? Tak suka. Tapi kita suka, tukar jadi suka. Sebab apa? Itu adalah anugerah Allah untuk memperingatkan kita yang lalai dengan nikmat dunia. Ya. Dah terlalu lama dah kamu menikmati dunia, sehingga menyebabkan kamu alpa, sehingga kamu meremehkan amalan-amalan, buat lebih kurang saja. Allah datangkan musibah, maka ketika itu kamu dah tak tersibuk dengan dunia, terhad. Sekarang masanya untuk kamu memperbaiki diri, gunakan kesempatan untuk melakukan ketaatan. Sungguh, ya, Allah jadikan setiap peristiwa itu penuh dengan kebaikan. Yang awalnya kamu menganggap itu sebagai satu keburukan. Sebab itu apa saja yang Allah ciptakan keburukan pun padanya ada kebaikan. Sebab daripada keburukan itu kita mengambil pengajaran. Jangan kita terjatuh ke dalamnya. Kita melihat orang yang melakukan maksiat, itu kan keburukan, tapi dia kebaikan bagi kita. Apa? Alhamdulillah ya Allah, aku tidak jadi seperti mereka. Ya. Jadi menjadi peringatan pada kita, jangan jadi seperti itu. Nampak tak? Jadi semua yang Allah ciptakan ini ada kebaikan. Kemudian wal Qur'anu hujjatan laka au alaika. Ya, Quran itu akan menjadi hujah. Hujah Allah Ta'ala atas hamba-Nya. Ya, dan ini kita sudah sangat mengetahuinya. Quran jadi hujah pada kita. Ya. Dan juga atas kita. Hujah kepada kita dan atas kita. Apa maknanya? Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Al-Hidayah. Al-Quran Allah turunkan sebagai panduan hidup. Jadi kalau kita tak jadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup, nanti Al-Quran akan menjadi hujah bagi kita. Ya, kenapa kamu tak jadikan aku sebagai panduan hidup? Kenapa engkau tidak menoleh kepadaku? Kenapa engkau tidak akrab dengan aku? Kenapa engkau tidak dekat dengan aku? Kenapa engkau tidak mengambil faedah-faedah daripada diriku? Tu seolahnya bahasa begitu. Ya, sebab Al-Quran Allah turunkan untuk orang hidup mengambil manfaat. Orang mati, Al-Quran sudah tidak berguna lagi bagi dia. Sebab di alam mati dia bukan hidup untuk beramal. Dia hidup di alam roh, tapi bukan untuk beramal, tetapi menerima pembalasan. Bila Al-Quran itu bermanfaat bagi dia ketika dia hidup, dengan mengambil mutiara-mutiara faedah daripadanya dan menerapkannya dalam kehidupan. Allah perintahkan dia untuk beriman, maka dia beriman. Allah perintahkan dia untuk beramal soleh, maka dia beramal soleh. Allah perintahkan dia menjauhi daripada perkara maksiat, maka dia jauhi. Allah memerintahkan dia berbuat baik, maka dia berbuat baik. Allah memerintahkan dia berpegang teguh dengan cara beragama seperti Nabi SAW, dia berpegang teguh. Allah melarang dia daripada melakukan kesyirikan, maka dia tinggalkan. Banyak tak terhitung. Ya, maka Quran itu hidup. Dan nanti Quran itu akan membantu dia. Akan menjadikan dia sebagai saksi untuk membentengi diri dia ketika mana dia berdiri di hadapan Allah. Bahkan Al-Quran itu akan menyelamatkan dia. Sehingga Nabi SAW menyebutkan Al-Quranu syafi'un musyaffa'. Atau dalam hadis yang lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, baca Quran. Maknanya baca di situ bukan baca, dalamnya terkandung hak Quran. Baca, faham, tadabbur, amalkan, sampaikan. Tu dia maknanya baca. Ya. Iaitu baca nanti dia akan datang di akhirat, dia akan bagi syafaat. Ya, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang diberi hak untuk memberikan syafaat. Nampak tu? Ya. Jadi barang siapa Al-Quran di depannya, faman ja'alahu amamah qadahu ila jannah, maka Quran akan membawa dia ke syurga. Wa man ja'alahu khalfa zuhrih qadahu ila nar. Barang siapa yang meletakkan Quran itu di belakang dia, tak peduli. Sebagaimana Nabi SAW sebut, Nabi
menyampaikan firman Allah dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhuzu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul yang mengadu kepada Allah. Ya. Wahai Tuhanku, ya Rabbi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tak diindahkan. Tak peduli. Padahal Quran itu ada pada dia. Khusus kita umat Nabi SAW. Zaman sahabat Nabi SAW, Al-Quran itu turun secara berperingkat-peringkat. Dihafal, ditulis, dicatat. Tak lengkap lagi satu Quran. Kita dah senang, Quran tu dah lengkap. Cuma buka je, belik, baca, faham, ambil faedah. Maka apa akibat dia? Kalau dia tak peduli pada Quran, Al-Quran akan menariknya ke dalam neraka. Masya Allah, ini sungguh satu peringatan yang sangat menakutkan. Wahai orang-orang yang tidak pernah langsung menulis kepada Al-Quran, yang dia tulis kepada buku-buku, buku-buku mengarut, ya, baca majalah, baca novel, baca ilmu pengurusan, tapi Quran dia tak baca. Ini persiapkan dirinya untuk nanti Al-Quran menghumbankan dia, tarik dia ke mana? Ke neraka. Wal-iyazubillah. Jadi jadikan Al-Quran itu dia hujah untuk membantu kita mendapat keredaan Allah. Ya. Cuba lihat, kita di dunia pun bila didakwa di mahkamah, kita perlukan lawyer, peguam bela untuk bela kita. Kalau tak ada peguam bela, macam mana kita? Ya. Jatuhlah kesalahan, tak boleh nak bela. Dia tolong kita datangkan bukti, bawa itu, bawa ini, nak defend kita daripada tuduhan. Tu. Ya. Itu di dunia. Apatah lagi di akhirat. Dan pembelanya sangat mudah. Tak perlu kita keluarkan kos pun di dunia. Tadi pakai lawyer kena duit RM10,000. Silap-silap juta. Tengok kes. Tapi di akhirat pembela kita mudah saja, Quran. Ya, beli Quran berapa saja harga dia? Murah kan? Tak ada Quran yang harga puluh-puluh ribu. Ribu-ribu. Habis mahal pun ratus-ratus saja. Beli. Ya, manfaatkan dia. Ya. Handphone pun ada handphone. Ya, handphone serbaguna. Jadikan dia penjana pahala. Dalam handphone lagi banyak boleh tengok. Quran terjemahan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa apa. Tafsir, banyak tafsir. Apa tafsir semua boleh tengok situ. Ya. Maka jangan kita sia-siakan ya Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Kerana kita dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Umat lain mana ada lagi dah kitab dia? Ada pun dah diubah. Tak ori. Kita Quran sampai sekarang ori. Ya. Tak ada satu huruf pun yang jatuh. Ya. Lengkap, sempurna, terjaga. Masya Allah. Kemudian yang seterusnya Nabi SAW pesan, ya, inilah dia penutupnya terhadap seluruh contoh-contoh amal ibadah. Inilah dia kesimpulan penting. Ya, kullun nasi yaghdu. Kullun nasi yaghdu. Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berbuat. Dia berbuat, bertindak. Ada pilihan di dunia ni. Ada yang menjual dirinya kemudian memerdekakannya. Jadi hadis yang pertama ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada amalan tadi ni. Contoh, mereka merdekakan diri mereka dengan melakukan kepatuhan dan ketaatan. Apa kepatuhan dan ketaatan di antara yang mereka lakukan? Iaitu mereka bersuci untuk melaksanakan ibadah yang paling agung, solat. Mereka berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang ketiga adalah mereka solat. Yang keempat bersedekah, yang kelima adalah sabar, dan yang keenam adalah mereka dekat dengan Al-Quran. Itulah contoh amalan-amalan yang menyebabkan mereka memerdekakan dirinya dengan menjual, dengan membeli, menerusi amalan-amalan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut tentang jual beli seorang Muslim dengan Allah. Jual beli yang paling untung adalah berniaga dengan Allah. Jual beli berniaga dengan manusia belum tentu untung. Silap-silap rugi. Dan itulah yang sering dialami. Ya, jual beli cara hutang tak bayar dia. Ya, sampai ke mati tak bayar. Nampak tak? Ya. Jual beli diharapkan untung, disangkakan hujan, panas sampai ke petang, tiba-tiba hujan di tengah hari. Rupanya rugi. Betapa banyak orang yang berniaga rugi, betul kan? 5 tahun pertama untung. Setahun yang datang kemudian rugi. Yang 5 tahun tadi hilang semuanya. Bahkan bankrupt dia. Tapi perniagaan dengan Allah tak akan sekali-kali rugi. Bahkan untungnya berlipat kali ganda, bahkan tak terhingga.
Jadi berniagalah dengan Allah dengan menjual diri kita menerusi cagarannya amal ibadah, amal soleh. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nampak? Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Ya, apa yang Allah beli? Ya, yaitu dengan diri mereka, anfusahum wa amwalahum, yaitu mereka menjual diri mereka dan harta benda mereka. Dengan Allah berikan syurga untuk mereka. Allah ganti. Dia jual diri dia dengan melakukan ketaatan, susah payah dia. Ya, waktu solat dia solat, waktu puasa dia puasa, waktu bekerja urusan dunia dia bekerja, tapi pada masa yang sama dia tak lupa pada Allah, ingat berzikir pada Allah, kerja dengan penuh amanah, dia tidak rasuah, dia tidak menipu, dia tidak berzalimi hak orang, ya. Dan harta yang dia dapat itu kemudiannya dia bersedekah, dia berinfak, dia bantu orang susah, ya. Dia tengok ada keluarga yang nak beli pakaian sekolah anak-anak, dia nak beli kasut sekolah tak ada duit, dia cari, dia bagi, dia bantu tanpa perlu mengharapkan apa-apa balasan. Bahkan yang lebih menakjubkan, dia merahsiakan pun, tak tahu siapa yang membantunya. Dia tak perlu mendapatkan pujian, tak perlu dapat nama. Oh, tahu tak tu haji tu kaya tu, dia lah bantu kita orang dah 5 tahun dia. Tak perlu. Kita mengharapkan apa? Ganjaran daripada Allah. Ya, tak perlu nak declare saya lah yang derma tu. Ya, tak perlu. Cukup memberikan touch and go. Ya, tak perlu touch and wait. And yet declare pula satu dunia tahu. Ini sungguh bukan sifat orang yang beriman. Bukan sifat orang yang ikhlas. Bagaimana mereka menjual ni dalam ayat ini? Jiwa dan harta mereka Allah menyebutkan contoh. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Ya, waman awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikumul bay'atum bih. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Ni contoh yang agung, yaitu bagaimana mereka menjual diri mereka, memerdekakan diri mereka, perhambaan terhadap sesama makhluk, ia keluar kepada perhambaan hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Itulah Islam, itulah iman, itulah ihsan. Ya, jadi mereka menjual diri dan harga mereka dan harta benda mereka, ya, dengan syurga, yaitu mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Allah menepati janji. Jual beli dengan Allah, Allah bayar. Ya, istilah bahasa kita cash. Ya, kita kalau jual beli dengan manusia janji, tapi selalu tak tepati janji. Saya bayar bulan depan, tak bayar. Ya, begitulah seterusnya. Maka kata Allah Ta'ala, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Sungguh inilah dia, ya, contoh jual beli mereka dengan Allah. Mereka menjual diri mereka, hatta dengan mengorbankan nyawa mereka demi untuk menegakkan agama Allah, yaitu al-jihad fi sabilillah. Atau pilihan yang kedua, kamu mendasakan diri kamu dengan apa? Menjual agama kamu demi untuk dunia semata-mata. Dia korbankan agama dia dengan demi untuk meraih nikmat dunia yang tak seberapa. Maka dia sibuk dengan dunia siang malam. Ya, dia kecilkan urusan akhirat, dia besarkan urusan dunia. Dia tertipu dengan perlakuan dia. Dia solat tapi ala kadar. Menuntut ilmu tak. Dia buat yang wajib je. Itu pun tak terpenuhi syarat, berlebih kurang. Tapi dunia, Masya Allah, very highly committed. Sungguh dia tak cukup dengan kerja dunia di pejabat, bawa balik ke rumah lagi sampai ke tengah malam, tak tidur lagi, sibuk menguruskan pekerjaan. Tapi pegang Quran tak ada masa, no time. Ya, duduk dalam majlis ilmu, no time. Ya, useless, no need. Ya, there is no benefit. Aku bukan nak jadi ustaz, nak dengar kuliah. Cukup dengan apa yang wajib je. Salah faham dia faham hadis sebelum ni. Ya. Hadis yang mengatakan tentang seorang lelaki datang tanya Nabi SAW.
puasa, solat, halal yang halal, haram yang haram, cukup masuk syurga. Masuk. Ya, dia salah faham. Ya. Sebenarnya kita dituntut untuk, ya, sebab kewajipan lain lagi. Menuntut ilmu wajib. Ya. Tu bersedekah dia wajib. Ya, zakat dan sebagainya. Dan begitulah seterusnya. Ya. Jadi, ya, betapa banyak orang yang tertipu dengan pemahaman hadis yang dangkal. Dia salah faham. Ya. Kalau dalam urusan dunia kamu boleh sibuk begitu bersungguh-sungguh, komitmen yang tinggi, maka begitu juga dalam urusan akhirat. Jadi hadis ini sungguh memberikan faedah yang sangat besar, yaitu hadis ya untuk kita selamat di negeri akhirat dengan kita memerdekakan diri kita daripada segala belenggu hawa nafsu tipuan dunia. Jangan jadikan dunia ini sebagai penjara bagi kita. Orang yang tertipu dengan dunia, orang yang cinta dunia, sebenarnya mereka sedang terpenjara. Ya, orang seperti ini syurga mereka adalah dunia. Maka bagaimana mereka akan merasai syurga di negeri akhirat? Sebab itulah para ulama yang Rabbani mengatakan, barang siapa yang tidak merasai syurga di dunia, mereka tidak akan merasai syurga di negeri akhirat. Syurga di dunia ni apa? Iaitu memerdekakan dirinya, menjual dirinya kepada Allah dengan melakukan amal-amal ketaatan. Sebab mereka Allah akan berikan nikmat syurga. Syurga yang ada di dalam hatinya. Hatinya merasa terpuaskan, tenang, lapang, ya, rasa dekat dengan Allah, rasa sentiasa diperhatikan oleh Allah, sentiasa rasa mendapat bimbingan dan hidayah daripada Allah, sentiasa merasa terjaga. Ya, Masya Allah, semua sifat-sifat kebaikan itu dapat pada dia. Tengok tak? Dia tak terasa tertekan dengan, ya, ujian-ujian yang Allah datangkan. Dia tidak tertipu dengan nikmat dunia. Ya, dia ada nafsu serakahnya yang bersangatan terhadap dunia. Ya, dia terima seadanya. Ya. Jadi hidupnya itu adalah berdasarkan urusannya dalam urusan dunia berdasarkan keperluan semata-mata. Dia tidak disibukkan dengan, iaitu berdasarkan kemahuan. Jadi dua yang membezakan hati yang bersih dan hati yang kotor. Merdeka dan hamba. Orang yang merdeka, dia hidup berdasarkan keperluan, bukan kemahuan. Orang yang menjadi hamba, dia hidup berdasarkan kemahuan, bukan keperluan. Boleh faham? Banyak hidupnya, ya, berdasarkan nafsu. Tak pernah merasa puas. Contoh dalam perbelanjaan, dah ada kereta dah, ya, satu pun cukup dah sebenarnya. Tambah sampai 2-3 kereta. Ya, padahal keperluannya dah terpenuhi dengan satu kereta. Ni kemahuan nafsu. Ya, akibatnya apa? Berhutang dia. Akibatnya masanya habis untuk mencari duit untuk membayar hutang. Akhirnya tinggal perkara-perkara yang Allah wajibkan. Masya Allah. Ni panjang. Ya, penjelasan hadis ini sungguh mengandungi faedah yang sangat agung, memberikan peringatan. Hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang memerdekakan diri kita daripada tipu daya dunia kepada, ya, menghambakan diri kepada Allah. Jangan sekali-kali kita membinasakan diri kita dengan menjadikan diri kita hamba kepada dunia, hamba kepada nafsu. Ya, yang semuanya itu kita akan tinggalkan. Dunia rumah sementara. Ibarat rumah sewa. Kita bukan menetap di sini selama-lamanya, kita akan tinggalkan. Kita akan pergi ke rumah yang kekal abadi, iaitu syurga. Maka syurga itu ada cagarannya. Cagarannya apa tadi? Iaitu memerdekakan diri, melakukan ketaatan. Wallahu alam. Cukup sekat itu. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah panjang umur, kita akan berpindah pada hadis yang ke-24. Haramnya berbuat zalim. Hadis yang panjang, tapi mengandungi faedah yang sangat agung. Sungguh setiap wasiat Nabi SAW ini terkandung padanya wasiat yang sangat agung, yang saling lengkap melengkapi di antara setiap hadis itu. Semoga Allah memberikan kita kefahaman, kefakihan, dan yang utamanya iaitu kita dapat beramal dengannya dan dapat menyampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, bahkan bermanfaat untuk orang selain daripada kita. Khususnya orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kita, anak-anak, isteri, suami, dan kaum kerabat, jiran, rakan pejabat, ya, teman sepermainan, dan begitulah seterusnya. Semoga Allah Ta'ala
menghimpunkan kita nanti kesemuanya ya, sebagai bentuk Allah menerima ya pengorbanan kita memerdekakan diri dengan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, dapat bersama dengan Imam Syafi'i Nawawi rahimahullah ya di dalam syurga Firdaus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewasiatkan kepada kita untuk melakukan perkara yang termaktub dalam hadis yang ke-23 ini. Ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.